Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, alright, so welcome. Saya nak share sini berkenaan dengan queue. Right, so apa benda tu queue? Right, so kita tunggu beberapa orang lagi untuk join dan kemudiannya baru kita start lah, right? So, welcome. So, siapa yang nampak saya punya live ni, saya minta anda komen dan share lah, right? So, komen apa yang komen sama ada saya punya live ni clear ataupun tidak, ada gangguan suara ataupun internet loss ke, just inform saya so saya boleh tahulah kat mana yang saya perlu perbaiki. Okay, so welcome. So kita ada beberapa minit sahaja lagi sebelum market tutup. So daripada tu sebenarnya saya nak share kepada anda kat mana kita nak monitor untuk especially untuk yang intraday ni lah. Right, so kat mana kita nak monitor dan macam mana kita nak buat sebenarnya, apa yang perlu kita buat. Right, so far dah ada 15 orang. So saya harap anda komen sikit sama ada suara saya jelas ataupun tidak, skrin yang anda lihat clear ataupun tidak, sebab ni adalah benda yang penting untuk saya share kepada anda lah, right? Okay, alright, clear. Alright, so Zainab, Wahidi, Sazana, Rafidah, Azmi, alright. So macam ni, tadi dalam grup sebenarnya ada sahabat daripada grup BBMA bertanya berkenaan dengan queue ni lah. Ini adalah queue sebenarnya, alright, yang orang beratur untuk beli dan ini adalah beratur untuk jual. So dia tanya saya, kalau sell force tu tinggi, macam mana kita nak tahu yang tu dia nak turun ataupun tidak, right? So saya pergi ke kaunter yang boleh buat reference better sikit lah. Sekejap saya cari yang queue panjang-panjang besar-besar sikit. Sebentar, saya cari yang contoh ketara. Right, so sekarang ni right, so tapi yang ni tak berapa cantik dia punya contoh, tapi saya nak tunjuk jugalah, right? So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah ini adalah best buy. So best buy ni tahulah orang queue untuk buy, dan best sell ini adalah orang queue untuk sell. So konsep dia kena tahu dan fahamkan dengan betul ni sebenarnya. Right, so salah konsep, anda salah judgement, anda salah penilaian. So bila anda salah penilaian, nanti cara untuk anda nak buat entry nanti salah. Right, so kenapa saya cakap macam tu? First kali adalah berkenaan dengan best buy ni. So best buy, alright, so best buy ni merupakan orang berminat nak beli tapi dia hanya berniat sahaja nak beli. Dia tak buat apa-apa pun, dia just queue saja. So queue tu tak menentukan, dianya adalah force. Alright, so dia tak push pun untuk buy.
Alright, so dia tak push untuk buy, dia hanya queue saja untuk buy. Manakala sell ni, ini bukanlah sell force, walaupun kita tengok kat sini best sell ni ada 14,000 lot nak jual. Sini buy ni ada 9,000 lot nak beli. Right, so dia tidak menunjukkan sell ni lagi banyak nak beli. Itu bukan sell force macam tu. Salah untuk baca macam tu. Alright, so habis tu nak baca betul dia macam mana? Alright, so nak baca betul dia, ini best sell ni dia berniat untuk jual. Alright, so dia berniat untuk jual. Sebenarnya niat dia tu ada beberapa jenis niat. Alright, so saya bagi dedahkan satu niat yang penting lah. Alright, so dia banyak lagi niat. So antara niat yang paling penting yang anda perlu tahu adalah bila dia queue, contohnya ni nampak 2,000, ini ada 5,000. Sebenarnya dia tengah membuat dinding. Ataupun dalam kata lain adalah dia sedang membuat shilling. Ini adalah shilling dia. Ini adalah resistance dia. Kenapa resistance orang queue banyak? Kenapa dia cuba nak halang pada area resistance tu? Kenapa dia tak dia biar saja nipis terus jual? Alright, so ini adalah kegunaan dia. Kegunaan dia apabila dia buat shilling, apabila mereka queue dengan begitu banyaknya. Alright, so ini contoh tak berapa baik lah. Yang lagi baik kalau ada 10,000 lot dia queue. So kalau 10,000 lot tu queue, menandakan itu adalah dinding yang tebal. So apabila dinding yang tebal, ianya sebagai batu pengukur untuk buy force, untuk tolak harga. Kalau buy force tu tak kuat, dia tak mampu nak tolak harga lonjak ke atas, maknanya dia belum sedia untuk naik lagi. Alright, so kalau queue yang tebal-tebal tu pun habis orang buyer beli, itu menunjukkan buyer force sangat tinggi, dia nak naik nanti insyaAllah lagi jauh sebenarnya. Alright, faham apa yang saya cuba saya sampaikan ni? Kalau tak faham terus tanya, saya boleh explain lagi. Right, begitu juga dengan sell. Alright, so best buy ni sebenarnya dia bukan niat nak beli, tapi dia nak uji sell, sama ada sell tu cukup kuat ataupun tidak. Contohnya dia queue pada 0.475 ni 2,800. Alright, so dia nak uji pada tahap 0.475 ni sell tu kuat lagi ataupun tidak. Kalau kuat, dia pecahkan, maknanya kita tak boleh entry lagi. Kita kena tunggu cari support seterusnya, tengok dia boleh pecah ataupun tidak. Kalau pada tahap tersebut sell tak boleh nak makan dah, maknanya buyer dah ready untuk masuk. So itu penting dia ada queue yang tebal, sama ada pada para support ataupun para resistance. So saya minta ada komen sikit, faham ke tak faham ni? Ini adalah penting untuk orang-orang yang buat intraday ataupun FIFO. Sebab kalau anda tak faham dah ni, anda susah untuk buat duit dengan cara pantas lah. Waalaikumsalam, Puan Zaliha. So dapat ataupun tidak apa yang saya cuba cakapkan tadi? Kalau tidak, saya kena explain lain lah. So Destiny ni masih ada lagi perjalanan dia. Alright, so masih lagi panjang. So kalau kita tengok kat Destiny ni, alright, so saya ambil contoh Destiny ni. Alright, so Destiny ni kita tengok, kita daripada sini sebenarnya kita boleh nampak dia punya support dekat mana. Kalau nak nampak jelas lagi, tengok dekat, sekejap saya pun dah lupa. Bukan, sekejap saya ubah dulu. Saya dah lupa dah setting dia, sekejap
Salah lah ni. Okey, tak apalah. Sebenarnya saya nak tengok dia punya ni. Sekejap, saya baru nak tercari-cari. Tak apalah. Right, so kalau cari benda tu memang tak tak jumpa. Alright, so saya explainkan lagi sekali. Market pun dah nak tutup, so tak apalah. Sekejap. Tak apalah, tak apalah. Dia bab-bab nak cari ni tak jumpa. Kalau tak cari, jumpa. Sekejap ah. So ini bateri susah. Susah untuk saya nak explain kat anda. Alright. Right, tak apa, saya share macam ni je lah. Saya tak jumpa cari dia punya tu, dia punya setting tu, tapi tak apalah. Right, sebab saya nak tengok bar dia ni. Bar ni kat mana lagi banyak, kat mana lagi kurang dia. Alright. Sebenarnya kat sini banyak lagi yang anda boleh mainkan. Sekejap lah. Nanti saya jumpa, nanti saya buat lain lah. Alright, so contohnya macam Destiny ni. Okay. Right, so Destiny ni kalau anda tengok kat tepi ni. Right, so dekat sini kita akan nampak dia punya kod untuk sell. Ni untuk sell lah. Right, so untuk sell ni kita nampak pada 225 dan 230 dia ada Q sell yang begitu tebal. 24,000, 20,000. So, kenapa dia nak sell 24,000? Kenapa dia tak biar dulu, biar harga tu naik ke atas baru dia Q? Kenapa dia nak pasti Q pada paras tersebut? So, anda kena faham kenapa dia Q tu. Alright. So, dia Q tu sebagai untuk menandakan pada paras ini merupakan resisten dia. Alright. So, resisten dia pada paras 225 dan 230. Ini adalah resisten dia. Resisten yang tebal. Alright, so kenapa dia nak buat resisten yang tebal ni? Kenapa tebal sangat? Sebabnya dia nak menguji buy force, iaitu orang yang nak berbeli tu, dia mestilah cukup-cukup padu dan cukup-cukup ramai untuk menghabiskan dua line harga yang tebal ni. Kalau tak cukup kuat, maknanya tak ada momentum, dia tak boleh nak lepas, means tak cukup kuat. So, dia tak boleh nak lepas. Bila tak boleh nak lepas, kita tahu buy force ataupun momentum untuk buy tu tak ada lagi. Bila tak ada, sebenarnya dia perlu turun untuk dapatkan momentum. So, dia nak turun tu, nak turun kat mana? Kalau anda faham benda ni, anda takkan queue dekat sini tau. Anda kena queue dekat 195 ataupun dekat 20 sen. Kenapa 195? Sebab 195 merupakan support anda. Kenapa support? Itu adalah volume Q yang paling tebal. So, pada masa sama sebenarnya itu adalah support. So, support adalah pada 195. So, dia tak akan pergi kepada, dia tak akan terus touch 210 dia terus naik. Tak, dia akan turun, cari support sama ada dia touch ataupun tidak. Tapi kalau anda Q, susah lah untuk anda dapat 195 ni.
anda kena, kalau nak beli pun mungkin pada 20 sen ni, mungkin boleh dapat lah 20 sen ni. So biasanya dia akan habis 20 sen dan dia touch saja 195. Dia tak habis pun sebenarnya, dia touch, kalau ada momentum lah, dia touch terus dia naik balik dan mencuba balik pada harga 225 ni. Alright, so kebiasaannya pada sekali kalau kita tengok sini dah banyak kali dia test untuk 210 ni, maknanya dia try untuk support ni tak begitu strong. InsyaAllah esok dia akan try lagi bawah. Alright, so lagi tak dapat pecah atas, lagi bawah dia kena pergi. Untuk apa dia pun kena pergi lagi bawah? Sebab dia adalah menuruti teori rubber bandman teori. Alright, so mengikut teori tu, jika sesuatu harga melantun pada support dan pergi kepada resistance namun tak boleh pecah, dia akan mencari support yang seterusnya untuk dapatkan momentum. So kalau momentum tak cukup kuat, dia kena pergi kepada support yang lebih rendah. Andai kata dia pergi 195 tapi tak boleh pecahkan 225 ni, insyaAllah dia akan pergi lagi jauh daripada kat bawah tu. So kena faham dekat mana nak Q, dekat mana nak sell. Alright, so kalau nak sell pula, tak boleh lah terus nak sell kat 225 ni. Bukan tak boleh, boleh, tapi anda punya Q tu tebal kat belakang ni dekat 24514 ni kat belakang dia. So ada 56 orang Q, so anda yang ke 57. So kemungkinan besar kalau dia tak boleh tembus, dia akan jatuh. So kalau anda dah ada kat dalam, kalau anda Q juga, so dia tak sampai, dia jatuh, better rugi satu bit tak apa, tapi anda boleh jual. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda nampak momentum, so maknanya kita nampak 225 ni buyer ngap habis. So bila buyer ngap habis, agak berisiko untuk anda jual. Kenapa? Ada mungkin possibility untuk dia naik lagi. So bila dia pecah 24,000 ni pecah, 20,000 ni pecah, tak payahlah Q kat 235, biar dia cari another resistance. Kita Q dekat resistance ataupun sebelum satu bit resistance tu, right, untuk dapatkan Q, dan kemudiannya kita pergi balik cari kat support yang terdekat balik. Alright, so dia hanya tengok kepada volume analysis saja. So ini untuk orang yang FIFO lah. Kalau orang macam saya tengok chart. Tapi dalam ada masa sama juga, saya faham benda ni. Alright, so saya nak anda sikit respon, faham ke tidak ni? Kalau tidak, kita pergi ke counter yang berikutnya. Please respon sikit, saya nak tahu faham ataupun tidak. Hello, faham ataupun tidak? Alright, kita try pergi ke counter seterusnya. Counter apa yang korang nak tengok ni ya? Okay, kalau yang tak faham tu, tak faham yang mana? Kalau tak faham tu, tak faham yang mana? Counter Widat ni dia tak ada volume, tak best. Saya nak ambil contoh lah, bukan nak komen counter. Counter ni tak ada volume. Kita cari yang ada volume.
Right, so ramai minta Acress, saya ceritalah sikit about Acress ni, tapi volume dia tak berapa lebat lah. Right, so volume ni pun penting juga, volume bawah ni ya. Volume ni untuk apa? Untuk kita tahu satu adalah ada pushing factor ataupun tidak lah. Right, so kalau tengok daripada sini sebenarnya counter ni tak rancak, so untuk dia bergerak tu susah lah. Alright, so itu yang pertama. Kemudiannya yang kedua adalah itu kalau anda seorang yang FIFO ataupun intraday lah. Right, so pertama anda kena tengok ni ya, by force ni, by percentage ni berapa. Right, so buy rate dia adalah 46%, maknanya seller lagi ramai daripada buyer. Alright, so seller menguasai pasaran untuk counter ni. Itu yang pertama. Yang kedua anda kena tengoklah buy factor ni ha. So buy factor ni kita akan nampak lah berapa ramai yang beli. So kalau daripada sini, analisa sini, kita tahu yang beli yang ramai ni adalah trader-trader kecil saja. So hanya ada 1000 lot saja yang besar. Yang lain hanya beberapa ratus saja. So bagi saya ini adalah yang cuba untuk push counter ni hanyalah trader-trader kecil. So trader-trader kecil tu siapa? Kita lah trader-trader kecil tu yang beli 100-200 lot tu. Right, so jerung tak ada lagi dalam ni. Okay, so bila tak ada jerung, push factor tu tak ada. Alright, itu yang pertama. Yang kedua adalah volume dia tu, transaksi dia tu tak banyak. Alright, so transaksi tu tak banyak, just sini 173,000 average volume, so 173. So tak begitu memberangsangkan lah. Alright, so itu antara pertama. Yang kedua adalah kita tengok dia punya buy dengan sell ni. So kalau anda macam contohnya anda berminat, anda tahu, anda buat kajian, anda buat kajian dalam gunakan chart dan anda berminat untuk buy. So kat mana anda nak buy sebenarnya, itu keputusan akhir untuk anda buy. So kalau anda nak buy, anda tak boleh buy sekitar ni. Sekitar ni tak boleh buy. Kenapa tak boleh buy? Ini adalah di tengah-tengah counter. So di tengah-tengah, di antara support, ini adalah support 240 dan resistor mana 270. So nak beli, jangan beli antara ni. Kenapa tak boleh beli antara tu? Sebabnya kalau dia turun, anda nak cut loss ni jauh. Sebab kalau dia boleh makan, seller boleh makan 240 ni, kena cut loss. Alright, tapi kalau dia bounce, patutnya kita ready dekat 245 ni ha. Alright, so sama ada ready untuk buy dekat 245 ataupun kalau contohnya counter ni sedang berjalan, sedang naik. Kalau dia sedang ada momentum, dia tengah naik, kita kena perhatikan 270 ni. Kalau 270 ni dia ngap, terus buy dekat 270 ataupun 275, tak apa. Sebabnya kalau dia turun balik bawah 270, terus cut loss. Alright, boleh ke? Alright, so saya bukan nak cari counter, saya just nak share knowledge. Alright, risk. Alright, so risk ni benda counter kalau kita masuk dalam watchlist, dia susah untuk jadilah. Tapi kalau dia ada momentum, insyaAllah dia boleh jadi. Right, so 275 ni masih lagi paras yang selamat lah. Maknanya dia tutup tadi pada 275, masih lagi diconsider sebagai counter ni masih lagi ada potential, belum boleh cut loss. Alright, unless tadi dia close 270 baru cut loss. Right, so ini 275. Kenapa 275? Sebabnya 275 tadi merupakan adalah dia punya support. Alright, so sekarang dia dah makan 275. So sekarang ni support yang terkuat adalah pada 270. Ini adalah support dia yang terkuat. So 275 dia close, okay, safe lagi. Alright, so kalau nampak sini 7,000, 5,000, 5,000. Alright, so 7,000 ni merupakan dia punya support. Dan kalau dia naik, dia mungkin naik turun, dia sekitar sini saja kelapasan. 290, nampak ni ya, 290. Kenapa dia touch tak boleh turun? Sebabnya dia tak cukup momentum. Dia tak boleh pecahkan 9,000 lot yang Q ni. So bila dia tak boleh pecahkan, dia kena turun balik bawah. So dia nak turun kat mana? Dia turun 270. Dia akan touch
pergi balik 270 baru dia akan test. Bila dia nak test, insyaAllah esok pagi dia akan test. Dia akan test balik 290 ni. Alright, so kalau tak boleh pecah agak, selepas tu kalau dia nak turun, mungkin dia turun lebih jauh lagi daripada tu. Right, tapi kalau dia pecah, itu adalah tempat sebenarnya untuk anda entry pada 295 ataupun 290. Tapi kalau nak try 275 ni pun boleh, tapi tak menarik lah, hanya beberapa sen saja. Alright, so fahamkan dekat situ. So Rich ni dah 3 hari kita monitor, masih lagi belum ada momentum. So ini apa yang banyak sangat ni, volume ni. Right, so dia adalah sell force lah. Right, so sell force bila penjualan itu telah berlaku. Kalau kat sini lagi, dia bukan sell force, dia hanya nak test market sahaja. So dia nak test buyer, belah sini nak test seller. Boleh ke tak ni? Dapat belajar sesuatu ataupun tidak? So range ni belum boleh cut loss lagi. Alright, cut loss kena ada sebab lah kita nak cut loss. KUB, saya hanya tengok-tengok saja. Ada contoh menarik, saya akan cerita menarik. Alright, so KUB ni, sebab dia dah close, mungkin ramai yang berminat. Tapi KUB ni sebenarnya saya perasan dia pada area ni tadilah. Alright, so saya tunggu dia retest, dia tak retest, so tak ada rezeki lah. Alright, so cumanya yang ni ada pushing factor yang tinggi lah. Saya tak tahulah ada news ke apa, tapi naik dia lain macam lah. 135 saya semak tadi pada harga 65 sen saja. 6 sen setengah pada kenaikan tadi, dan sekarang dia dah push atas. Sebabnya saya busy tadi. So fahamkan kenapa dia naik lah. Alright, so kalau kat sini net resistance dia, mungkin dia akan retest pada ni 390. Nanya dia dah test pun tadi 390. First time test, jarang untuk lepas. Right, so dia akan test pada berikutnya. Right, bukan 390, sorry, 40 sen ni ada 3,556. Itu adalah dia punya resistance yang terkuat. So kalau mereka yang baru tengok video ni, anda kena tengok daripada awal. Saya cerita bab volume analysis untuk Q sahaja. Alright, Q factor. Kenapa kita kena pandai baca Q tu? Kalau tak pandai baca Q tu, anda lost sebenarnya. Anda tak tahu kat mana anda nak masuk. Kalau anda masuk harga semasa, kemungkinan besar anda terjerat lah. Right, so saya tak nak semak banyak sangat counter. Kita tengok hari ni counter apa yang menarik. Counter apa? Destiny ni. So Destiny ni actually perjalanan dia jauh lagi, tapi kalau siapa berminat mungkin boleh queue pada 20 sen, ataupun kalau dia meneruskan kenaikan, kena monitor lah pada 225, 230 ni. Kalau dia boleh pecah, cantik. Right, Mebuk. So Mebuk ni dia 61% is a good rate, buy rate lah. So buy rate ni apa benda? So ramai yang membeli daripada yang menjual. Right, so Mebuk ni kalau anda nak masuk, mungkin sekitar 590 ni pada sekarang ni. Sekarang ni pada support dia. Right, so sebab 375 ni adalah Q yang tebal. So kalau perasan, lepas 375 orang dah tak berminat untuk Q. Kenapa orang tak berminat? Sebab masa tu dia dah break support, so dah tak seronok untuk masuk. Alright, so kalau perasan dekat 610 ni adalah dia punya dinding. So dia punya dinding lah, dia punya wall, dia punya ceiling. So kalau perasan dekat ceiling dia ni tebal.
So kalau nak beli, kalau tak rasa yakin ada momentum tinggi, slow je dia naik, mungkin boleh queue pada 605 ni. Alright, tapi kalau dia ada laju je, dia ngap 610 ni kita monitor. Kalau dia lepas, insyaAllah selepas tu laju je dia akan naik. Right, sebabnya ini adalah wall dia. Ini adalah shilling dia. Kalau shilling dia boleh lepas, dia boleh pergi lagi jauh. Cumanya MacBook ni non syariah ha. EcoVest. So EcoVest kalau nak baca dia, alright, so 430 ni kita kena tengok balik nanti pada live session. Anda kena tengok balik kat mana kat situ boleh nampak dia punya support dan resistance. Nanti saya cari dia punya setting untuk tengok support dan resistance lagi jelas lah. Saya pun dah lupa sebabnya saya jarang untuk buy dan sell menggunakan platform di laptop. Sebabnya saya lebih banyak analisa menggunakan chart daripada saya buat analisa menggunakan platform. Right. So kalau nak buy sekitar 430 dan sell mungkin sekitar 455. Right. So itu adalah dua ni adalah dinding yang tebal. Ini adalah lantai dia. Ini adalah shilling dia. Alright. Jetiasa. So, Jestiasa agak menarik. Tapi saya tak boleh tengok macam ni tau. Dia nak pergi ke mana, dia nak ujung ke mana. Apa-apa kena tengok chart balik. So, yang ni saya just nak explain dekat ni saja. So, kalau Jestiasa ni ada momentum dia naik, kena pastikan dia lepas 510. Tapi kalau dia tak berjaya lepas 510, kemungkinan dia akan turun pergi kepada 480. Right, so itu adalah support dia 480, dia punya resistance 510. Alright, so EcoStack. So senang saja nak baca volume ni, cumanya kena tahulah. Alright, so kena tahu dia. Kalau macam ni sell fall ni susah nak baca. Apa-apa yang ni kena tengok chart ni. Nak tengok chart ke mana? Tengok kat Malaysia Stockbase lah. Okay. Tengok chart kat Malaysia Stockbase lah. Kalau anda tengok macam ni susah. OCK. Okay. Sekejap bateri saya nak habis. Okay, OCK.